Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dapat lagi kita bersama-sama sambung pengajian kita dalam Manhaj Ulum Islamiyah bagi tingkatan 4, iaitu pada tajuk Al-Masadir Al-Asasiyah fi Tashri', tajuk terakhir dalam usul fiqh, yang mana minggu lepas Ustaz dah ajar bab qiyas, tapi rupanya ada satu lagi subtopik yang tertinggal, iaitu Al-Ijma'. Okey, so hari ini kita akan habiskan bab Al-Ijma'. Al-Ijma' ni adalah sumber asas dalam syariat kita yang ketiga. Al-Masdaru fi Tashri' al-Thalith, sumber hukum yang ketiga sebelum daripada qiyas. Itu kita dah langkah sampai qiyas dah. So ijma' ni tertinggal. Okey, baik. Ta'riful ijma' huwa ittifaqu jami'ul mujtahidina minal muslimina fi asrin minal usur ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin. Okey, ta'rif ijma' ataupun definisi ijma' ni adalah ittifaqu jami'ul mujtahidin. Persepakatan, persetujuan, maksudnya dia bersetuju atas satu perkara yang sama. Jami'ul mujtahidin, siapa yang bersetuju tu? Kesemua para mujtahid. Kesemua para mujtahid. Mujtahid ni siapa? Orang yang berijtihad mengeluarkan hukum. Minal muslimin, daripada orang Islam. Fi asrin minal usul, pada satu zaman daripada banyak-banyak zaman. Ba'da wafati Rasul, selepas pada wafatnya Nabi. Maknanya ijma' ni berlaku selepas pada zaman Nabi, bermula dengan zaman sahabat. Seterusnya tabi'in, tabi'in sampailah ke zaman kita sekarang. Ala hukmi syar'iyyin fi waqi'at. Mereka bersepakat tu, kesemua mujtahidin itu bersepakat ala hukmin syar'in, dalam hukum syarak, fi waqi'atin, ke atas yang berlaku. Okey, jadi yang pertama kita kena tahu ijma' ni adalah persepakatan ulama, sama je. Contohnya ada satu masalah, jadi semua mujtahid, contohnya imam 4 mazhab kata sama je hukum dia, tak ada berbeza apa. Itu dipanggil sebagai ijma' secara ringkas. Dan ijma' ni berlaku selepas pada Nabi wafat. Maknanya ketika Nabi masih ada, tidak ada istilah ijma' ni. Okay, hujjatul ijma', apa sandaran yang mengatakan ijma' ni adalah sumber hukum Islam kita? Qala ta'ala wa man yushaqiqir rasul la min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Fi hadhihi al-ayah al-karimah tuwa'ada Allah ta'ala al-mukhalafina sabilil mu'minin bi jahannam. Dalam ayat tersebut, ayat Quran ni, tuwa'ada, Allah menjanjikan janji yang buruk kepada siapa? Al-mukhalifina sabilil mu'min, yang bersalahan, yang tak mengikut sabilul mu'minin, jalan orang yang mukmin. Allah janji buruk apa? Bi jahannam, neraka jahannam. Maksudnya daripada ayat ni, siapa yang tak ikut jalanan orang mukmin, maka Allah janjikan neraka jahannam. Fayakunu bidzalika sabilul mu'min huwal haq. Oleh sebab itu, maka jadilah jalan orang mukmin adalah jalan yang benar. Al-wajibu al-itba', wajiblah diikuti. Wa ghairahu huwa batil, wa ghairahu ghaira sabilil mu'minin, selain daripada jalan mukmin, huwa batil, adalah jalan yang salah. Al-wajib tarkahu, wajib ditinggalkannya. Jadi ijma' ni adalah salah satu daripada jalan orang mukmin. Jadi kalau kita ingkar pada ijma', maka Allah janjikan dengan neraka jahannam. Yang kedua, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yajma'u ummati 'ala dhalalah
Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tak mengumpulkan umat aku ni ke atas perkara yang sesat. Fi hadzal hadits akkada an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala asama ulama al-ummati min al-ijtima' 'ala al-amr al-batil. Daripada hadis ni akkada Nabi mentakkidkan, Nabi bagi tahu, Nabi bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala ni memelihara ulama umat daripada ijtima' ke atas perkara yang salah. Allah Ta'ala ni memelihara, maksudnya Allah Ta'ala ni jaga ulama ni daripada tersalah ketika buat ijma' dalam sesuatu perkara yang terjadi. Yang ketiga, innal ijma' ala hukm syar'in la budda an yakuna qad bunya 'ala al-mustanidin syar'iyyin min adillati wa tatbiq qawaid asy-syari'ah wa mabadi'aha al-'ammah. Wa idza kana al-ijtihad min al-mujtahid al-wahid la budda an yastanida ila dalil syar'i fama baluka bi ittifaq al-mujtahidin jami'an ala hukmin wahid. Kini nak cerita sini bahawasanya ijma' ke atas hukum syarak la budda, pastinya ayyakuna qad bunya, pastinya berlaku di atas mustanidin syar'iyyin, sandaran syarak daripada dalil, wa tatbiqu qawaid, dan pelaksanaan kaedah-kaedah syariah, wa mabadi wa hal ammah, dan asas-asas yang umum. Wa idza kana al-ijtihadu min al-mujtahid al-wahid, apabila satu ijtihad, satu hukum yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid itu minal mujtahidin wahid, daripada seorang mujtahid. Katakanlah seorang mujtahid ni, contoh Imam Syafi'i nak keluarkan hukum, ada suatu benda dia perlu keluarkan hukum, jadi la budda an yastanida ila dhalilin syar'i, tak dapat tidak ataupun haruslah, pastilah Imam Syafi'i nak keluarkan hukum tu mestilah bersandar kepada dalil syarak. Itu baru Imam Syafi'i seorang. Fama baluka bi ittifaqul mujtahid. Bahkan lebih-lebih lagi lah kalau kita nak tengok kepada ittifaqul mujtahidin. Kalau kita tengok kepada masalah persepakatan antara banyak mujtahid ala hukmin wahid, di atas hukum yang satu. Dah. Kalau kata Imam Syafi'i nak keluarkan, Imam Syafi'i seorang nak keluarkan hukum, mestilah dia bersandarkan kepada dalil syarak. Tu baru seorang. Kalau ramai-ramai nak berhukum ataupun nak berijtihad atas satu masalah, jadi lebih kuatlah. Wa ala hadha thabata wujubul akhdhi bil ijma' wa daruratul ruju' ilaihi li ma'rifatil ahkam. Oleh kerana itu sabitlah bahawasanya wajib kita mengambil perkara ijma' ni. Okey, seterusnya aqsamul ijma', pembahagian ijma'. Ijma' ada dua. Ijma' min jihati kaifiyah husulihi naw'an. Okey, pembahagian ni dari segi kaifiyah husul, cara-cara nak dapat ijma' ni ataupun kaedah pelaksanaan ijma' ni. Ada dua jenis. Yang pertama ijma' sharih. Sharih jelas. Yang kedua ijma' sukuti. Sukut maksudnya diam. Okey, kita tengok secara detail apa yang dimaksudkan dengan ijma' sharih. Wa an yattafaqa mujtahidul asri fi hukmi waqi'atin bi fatwa atau qada'. Bahawasanya bersepakat mujtahidun, banyak mujtahid pada sesuatu zaman fi hukmi waqi'atin, pada satu hukum, bi fatwa atau qada', dengan satu fatwa atau satu hukum, satu kenyataan. Kemudian wayabdi kullu minhum ra'yihi sarahatan. Wayabdi kullu minhum ra'yihi sarahatan. Dan kesemua daripada mereka tu keluarkan pandangannya yang jelas. Maksudnya menyokonglah, menyokong. Semua tu menyokong persetujuan tu. Fahuwa ijma' hakiki wa huwa hujjatan qat'iyyatan mulzimatan la tajuz mukhalafataha wa la naqdiha. Jadi inilah yang dikatakan bahawasanya ni adalah ijma' yang sebenar, ijma' hakiki, maksudnya wa huwa hujjatan qat'iyyah. Ini adalah dalil hujjah yang qat'i. La tajuz, tak harus ataupun haram kita bersalahan ataupun haram kita menyalahi ijma' tersebut. Mana ijma' sharih ni.
Semua kata, semua setuju sepakat kata satu benda yang sama. Contohnya, solat 5 waktu, semua mujtahid kata wajib. Maka kalau kita lawan ataupun tak ikut kata sepakat ulama tu, maka tak harus haram. Haram hukum dia berdosa lah. Seterusnya ataupun pembahagian yang kedua, al-ijma' sukuti, ijma' dari segi diam. Wa ayyabdi ba'dha mujtahidu al-asru an hukmi waqi'ah bi fatwa al-qada'. Okey. Sebahagian daripada mujtahid ni mengeluarkan hukum dengan satu fatwa ataupun satu qada'. Wa yaskutu ba'dhum. Okey, sebahagian bersetujulah. Sebenarnya kita sebahagian bersetuju. Wa yaskutu ba'dhum, dan diam sebahagian. Ya, contohnya ada empat mazhab. Dua imam mazhab kata ya. Dua lagi yaskut, diam, tak kata apa. Bimuwafaqah atau mukhalafah. Sama ada dia diam tu, diam tak kata apa, sama ada dia setuju ke ataupun dia tak setuju ke, dia tak kata apa-apa. Jadi pada masa tersebut fahuwa ijma' i'tibari. Dalam keadaan tak setuju dua orang hal lain tu, maknanya tu adalah ijma' juga. Dari segi i'tibar, secara i'tibar, lianna as-sakit la jaram bi annahu muwafiq. Kerana orang yang diam ni la jaram bi annahu muwafiq, tidak memberi kesan, tidak mencederakan. Maksudnya tidak mengatakan dia tu adalah tak setuju. Jadi dikira sebagai ijma' juga, tapi ijma' jenis sukuti. Okey, ni contoh ijma' sharah ittifaqihim ala anna salawatul khams fara'id. Jadi semua mujtahid kata solat 5 waktu ni adalah wajib, fardu. Contoh bagi ijma' sukuti, ittafaqa as-sahabah radhiyallahu ala anna hadd syirk 40 jildatan la yanqusu anha. Setelah sepakat para sahabat bahawasanya haddu syarbi, hukuman bagi orang minum arak, arba'una jildatan, 40 kali sebatan, la yang kusana, tak kurang daripada 40. Jadi time ni mungkinlah ada sebahagian daripada sahabat tu senyap, dia tak kata apa. Jadi masa tu dikira sebagai ijma' juga, tapi ijma' sukuti ataupun ijma' iktibari. Okey, seterusnya syurutul ijma'. Ada 4. Yang pertama, macam mana nak jadi suatu ijma' tu, dia perlu ada 4 syarat ni. An yakuna mabniyan ala mustanidin sahihin minal kitab was sunnah wal qiyas. Hendaklah mabniyan, terbina ataupun dibina di atas sandaran yang sahih, yang betul, minal kitab, daripada kitab, sunnah dan qiyas. Yang kedua, yaqa'al ittifaq ala hukm syar'i, berlaku ittifaq, persetujuan tu di atas hukum syarak. Hukum syarak. Yang ketiga, ay yaqa'al ittifaq min jami'il mujtahidin al-mawsufin bil adalah wa mujanabatil bid'i fala ibrah bi ittifaqul awam. Hendaklah berlaku kesepakatan tu min jami'il mujtahidin, daripada mujtahid yang bersifat al-adalah, adil, wa mujanabatu al-bid'i, dan yang menjauhi perkara yang sesat. Fala ibrah bi ittifaqul awam, maka tak diambil kira ataupun tak dikira sebagai ijma' kalau tu adalah kesepakatan orang awam, orang biasa, bukan orang alim. Yang terakhir, syarat yang terakhir untuk jadi ijma', yakuna ijma' fi zaman muayyan ba'da asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah berlaku ijma' tu pada zaman tertentu, selepas pada zaman Nabi. Maksudnya bermula dengan zaman sahabat, baru ada. Maksudnya kalau berzaman Nabi tu tak ada istilah ijma' ni. Tak boleh berlaku ijma', sebabnya semuanya daripada Nabi, dan Nabi dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Okey, ini adalah contoh lain bagi ijma'. Amthilah ijma' as-sarih, contoh ijma' sarih, istihbab salatut tarawih fi Ramadan, sunat salat tarawih pada bulan Ramadan. Semua mujtahid kata ya, salat tarawih ni adalah sunat. Jawaz mashu ala khuffain fi safar, harus menyapu di atas khuf pada musafir, ketika musafir. Suqutu salat anil haid waqta haidaha, gugurnya salat
orang haidah ketika waktu haidnya, wujubun niyah fi tahara al-hadas wal ghusl min al-jamanah. Wajib niat ketika bersuci daripada hadas dan mandi daripada janabah, junub. Al-adhan wal iqamah masyru'an lis-salawat al-khams wal jum'ah. Azan dan iqamah adalah disyariatkan untuk solat 5 dan solat Jumaat. Wujubus satrul aurah fi solah, wajib tutup aurat ketika solat. Wujubuz zakah fi zihab wal fittah, wajib zakat pada emas dan perak. Semua ni adalah contoh bagi ijma' yang sahih. Wallahu a'lam.